Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya mencuba-cuba drone terbaru saya DJI Air 3 Auto Tracking Function, maknanya saya tak kontrol, ayuh kita dengar penjelasan Ustaz Dr. Rozaimi tentang syarat-syarat pengamalan hadis daif. Perkara ini penting dalam suasana adanya sebahagian ustaz, sebahagian agamawan yang begitu suka menerima hadis daif tanpa memerhatikan syarat-syaratnya. Ayuh kita dengar apa yang diterangkan oleh Ustaz Dr. Rozaimi. Kalau palsu, tolak. Kalau daif berat, tolak. Kalau daif ringan, nak tolak mutlak pun tak boleh, nak terima mutlak pun tak boleh. Maksudnya kita terima bersyarat. Macam ahli parlimen sekarang lah. Nak terima bersyarat. Sampai sekarang tak ada Perdana Menteri lagi kita ni. Pasal apa kena terima bersyarat? Sebab hadis daif ringan ni dia 50-50. Nak kata tak betul daripada Nabi pun tak ada bukti jelas. Nak kata betul daripada Nabi pun tak ada bukti jelas. Jadi kita syok. Bila syok, nak terima kena ada syarat. Apa syarat dia? Syarat dia, jangan hadis tersebut kita nak pakai dalam hukum akidah ataupun fiqh ataupun hukum hakam. Tak boleh. Dia mesti dalam bab-bab yang tertentu, yang bab yang bukan ada kaitan dengan hukum hakam. Tengok apa kata buku ni. Siapa yang ada buku, tengok muka surat 156. Nak habis dah kita ni kan? Nak habis dah buku ni insya-Allah. Lepas ni kita baca buku lain. Dia kata tidak menerima hadis daif ringan melainkan dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Manakala jika sesebuah riwayat itu dihukum daif ringan oleh para ulama, ia boleh dijadikan panduan dalam bab selain akidah dan hukum hakam. Ini yang ditegaskan oleh ulama hadis. Al-Iraqi menjelaskan. Iraqi ni seorang ulama hadis. Dia kata apa? Wa amma ghairul mawdu' fajawwazu at-tasahul fi isnadih wa riwayatih min ghairi bayanin li dha'fih idza kana fi ghairi al-ahkam wal aqaid bal fi at-targhib wat tarhib min al-mawa'ith wal qisas wa fadail al-a'mal wa nahwiha. Amma idza kana fil ahkam syar'iyyah min al-halal wal haram wa ghairihima aw fil aqaid ka sifatillah ta'ala wa ma yajuz wa ma yajuz wa yastahilu alayhi wa nahwu dhalik, dia kata fala yajuz. Benda tak boleh lah dia kata. Okey, contoh dia kata, saya terjemah. Adapun hadis yang bukan palsu, maka mereka yakni ulama hadis membenarkan kita agak sedikit bermudah-mudah, longgar, kita lunak sikit, kita lenient sikit, kita tak ketatkan syarat pada sanadnya dan periwayatannya, walaupun tanpa kita menjelaskan ia daif, jika dalam bab selain daripada hukum dan selain daripada akidah. Bahkan yang boleh apa dia? Dalam bab targhib. Apa itu targhib? Targhib ni kalau hadis daif tu, daif ringan tu datang cerita pasal pahala benda yang telah sahih dalam agama. Amalan tu dah datang dalam riwayat yang sahih. Solat duha. Tiba-tiba ada satu riwayat daif kata siapa solat duha sekian-sekian dapat pahala sekian-sekian. Solat duha sahih tak? Sahih. Cuma pahala tu je datang dalam riwayat yang daif. Boleh pakai tak? Boleh terima, galakkan saja. Sebab kalau riwayat daif ringan tu tak betul, solat duha tu tetap betul. Dia hanya galakkan beramal sahaja. Tapi dengan syarat lah riwayat tu daif ringan. Palsu tak boleh. Okey. Wat tarhib, ataupun ancaman melakukan dosa yang telah sahih dalam agama. Datang riwayat sahih bagi tahu benda tu haram. Tiba-tiba ada hadis daif bagi tahu siapa buat benda ni azab dia sekian-sekian. Dan hadis tu daif ringan. Boleh. Sebab
Dia hanya cerita tentang ancaman benda yang telah sahih. Dalam agama pengharamannya dah sahih dah. Okey. Minal mawa'iz wal qisas, sama ada daripada nasihat-nasihat umum ataupun kisah-kisah. Wa fadailil a'mal, dan juga kelebihan-kelebihan amal dan sebagainya. Okey. Tetapi kalau dia berkaitan dengan hukum syar'i daripada halal dan haram dan selainnya, dan juga yang berkaitan dengan akidah seperti sifat Allah, apa yang harus dan apa yang mustahil bagi Allah dan seumpamanya, maka ulama tidak membenarkan kelonggaran padanya. Bab hukum hakam kena ketat, kena ambil yang sahih, yang hasan. Yang dhaif ringan tak boleh. Okey. Nukilan ini jelas menunjukkan bahawa ulama hadis memberikan kelonggaran untuk menerima hadis yang tidak palsu. Namun adakah hadis dhaif berat diterima? Sebab ni cerita pasal palsu je. Selain daripada palsu boleh? Itu palsu. Itu palsu. Tak boleh pakai lah. Yang ni kita cerita ni dhaif ringan. Siapa yang salat duha sekian-sekian rakaat dapat pahala 70 orang Nabi. Yang tu palsu. Palsu tak boleh pakai. Okay, yang ni kita cerita ni dhaif ringan. Okey. Adakah hadis bila dia kata palsu, selain palsu boleh dipakai? Maksud selain palsu boleh kita longgar? Selain palsu ni termasuk dhaif ringan dan dhaif berat. Maksudnya dhaif berat pun boleh ke? Sebenarnya tak boleh juga. Buktinya apa? Jawapannya tidak, saya kata. Hanya dhaif ringan diterima. Al-Baihaqi menjelaskan, Al-Imam Al-Baihaqi dia jelaskan apa? Dia kata, wa darbin la yakunu rawihi muttahaman bil wada' ghaira annahu urifa bi su'il hifdh wa kasratil ghalat fi riwayatihi. Dia kata, satu lagi jenis hadis yang mana perawinya tu tak dituduh berdusta dalam periwayatan hadis. Cuma perawinya tu dikenali sebagai perawi yang buruk ingatannya, cepat lupa. Wa kasratil ghalat, selalu banyak buat silap dalam riwayatnya. Au yakunu majhulan, ataupun dia tak dikenali. Lam yathbut min adalatihi wa syara'iti qabuli khabarihi. Dia tak dikenali, yang mana kita tak tahu dia ni adil ke tidak, cukup syarat periwayatan ke tidak, ma yujibul qabul, tak tahu cukup syarat ke tidak riwayat nak sampai kita nak terima riwayat dia. Fa hadha ad-darb min al-ahadith la yakunu musta'malan fil ahkam. Jenis hadis yang macam ni tak boleh dipakai dalam hukum. Dia kata ni dhaif ringan lah ni, tak boleh pakai dalam hukum. Kama la takunu syahadatu man hadhihi sifatuhu maqbulah indal hukam. Sama seperti orang seperti ini nak jadi saksi dalam mahkamah tak boleh, dah pelupa. Pelupa kan tak boleh jadi saksi. Walaupun dia baik, hakim tanya tu tak ingat, tanya ni tak ingat, banyak makan semut, lupa kan. Jadi saya pun tak tahulah banyak makan semut ni betul ke tak jadi pelupa. Dia orang Melayu cakap macam tu lah kan. So dia lupa, dia tak boleh jadi saksi dalam mahkamah. Jadi tak boleh terimalah penyaksian dia tu, ya. Waqad yusta'malu fi da'awat, tapi riwayatnya mungkin boleh dipakai dalam doa-doa. Wa tarhib, macam saya sebut tadi lah, tarhib. Targhib, galakkan beramal, ataupun tarhib. Wasiyar, dan juga sirah. Wal maghazi, dan riwayat-riwayat peperangan. Fima la yata'allaqu bihi hukum, pada perkara yang tak ada kaitan dengan hukum. Maksudnya apa bab yang dipakai ni? Yang boleh pakai hadis dhaif ringan ni, pertama doa, yang kedua galakkan beramal untuk amalan yang sahih, yang ketiga ancaman untuk mengamalkan dosa yang telah datang dalam hadis yang sahih, yang keempat doa-doa, yang kelima riwayat-riwayat sirah, yang keenam riwayat-riwayat peperangan yang tak ada kaitan dengan hukum. Boleh? Okey, kita sudah pun mendengarnya, alhamdulillah. Jadi jelas, bukannya kami para pecinta sunnah, para salafiyah sengaja ingin menolak hadis dhaif, tetapi kami kata kalau nak amalkan hadis dhaif, perhatikanlah syarat-syaratnya.
Para ulama betul ada yang membolehkan penggunaan hadis dhaif, tetapi mereka meletakkan syarat-syaratnya. Cuma syarat-syarat tu di kalangan para agamawan, sebahagian agamawan di Malaysia sekarang ni seolah-olah tidak wujud. Maka mereka menyampaikannya begitu sahaja. Okey? Jadi itu yang ingin saya kongsikan sambil saya mencuba-cuba drone terbaru ini. Okey, jadi alhamdulillah drone pun berfungsi dengan baik. Dia ada auto tracking, dia ikut depan saya. Pada waktu yang sama dia ada obstacle sensing and avoidance. Apabila dia mengesan adanya pokok, adanya ranting, dia akan mengelak. Dia tak berhenti, dia mengelak. Sebab tu kalau tadi tuan-tuan dan puan-puan perasan dia macam kiri kanan, bukan sebab dia mabuk, tapi sebab adanya pokok dan jalan pun tidak lurus lah. Tapi setakat ni ia dapat berfungsi dengan baik ya. Ini drone DJI Air 3 yang baru saja saya beli. Jadi saya tidak kontrol, kecuali tadi sekejap dia ada hilang saya. Dan kalau ada yang perasan tadi tu, yang tiang yang kurus ni pun ia boleh kesan dan juga elakkan. Jadi alhamdulillah satu ciri yang bagus ya. Sekarang ini pukul sekejap lagi maghrib. Jom kita tengok ada sunset yang cantik atau tidak. Okey, ada sunsetnya ya. Alhamdulillah, cantik juga. Saya sebagaimana yang nampak di situ di Eco ada. Jom kita pusing satu round. Okey. Baik, sehingga sini sahaja. Tak apa, kita landing dulu. Okey, you are clear to land. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.